Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan-tuan imam, kawan-kawan masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringgalnya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua taat pada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasulnya dan hendaklah kamu taat kepada pemerintah di kalangan kamu. Sekiranya kamu bersengketa, berselisih pendapat, berselisih faham dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul jika kamu semua beriman pada Allah dan hari kiamat dan hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak taat pada Allah mesti taat pada Rasul. Dan kalau apa pun permasalahan hidup kita ini kita sengketakan, kita perselisihkan, maka hendaklah kita rujuk kepada Allah dan Rasul. Ijma' ulama mengatakan rujuk pada Allah ialah rujuk kepada Al-Quran, dan kembali kepada ataupun merujuk kepada Nabi ialah merujuk kepada hadis ataupun as-sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, as-sunnah ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikut, untuk kita taat. Jadi tak betul lah kalau orang yang hanya kononnya menerima Al-Quran, dia nak letak mana ayat ini. Yang tidak menerima hadis itu sebagai sumber hukum, nak letak mana ayat ini? Allah Subhanahu wa taala kata farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, kembali kepada Allah, kembali kepada kitabnya Al-Quran, dan kembali kepada Rasul ialah kembali kepada hadis ataupun as-sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baik itu pentingnya kita belajar hadis ini. Kita belajar, kita amal, kita sampaikan dan kita perjuangkan, insya-Allah juga kita pertahankan. Dan hadis kita, hadis yang ke-21 tuan-tuan dan puan, dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini, ataupun kitab ini adalah kitab syarah kepada Riyadhus Salihin. Masih lagi dalam kitab Taubah, Kitabut Taubah, kitab Taubat. Hadis ini kita baca sebahagiannya, mungkin 1/3 dia, ataupun suku je yang sempat kita baca. Pas. Hadis ini panjang, iaitu hadis mengenai taubat seorang sahabat yang sangat hebat sebenarnya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bersama dengan dua orang lagi sebenarnya sahabat yang serupa senasib dengan sahabat Ka'ab bin Malik ini radhiyallahu anhum ajma'in. Yang diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Ka'ab bin Malik, anak kepada Ka'ab bin Malik, yang berkhidmat dengan Ka'ab bin Malik ini di hari-hari tuanya, di hari-hari senjanya, tukang pimpin sahabat Ka'ab bin Malik ini, kerana sahabat Ka'ab bin Malik ini buta akhirnya. Dan kita kira mungkin sempat ataupun tidak sempat kita baca habiskan hadis ini. Kita nak baca je rasanya pada malam ini. Ya. Kita dah sampai thumma lam yuqaddar zalika li, di situ. Ceritanya apa? Ceritanya Ka'ab bin Malik ini ketinggalan
dalam satu ghazwah dipanggil Ghazwatul Tabuk. Kerana apa? Sikapnya yang berlengah-lengah. Lengah, lama-lama tertinggal. Dia kata boleh kejar, lama-lama tak boleh nak kejar dah. Akhirnya tertinggal di Madinah. Ya. Itu cerita yang kita telah sebutkan pada pertemuan kita yang terakhir. Pada malam ini kita sambung saja. ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق. Maka dia kata apa? Faya laitani fa'at. Alangkah baiknya, alangkah eloknya kalau aku buat. Maksudnya apa? Aku turut serta dalam Ghazwah Tabuk ini, menyertai Ghazwah Tabuk ini. Dia tak ikut, dia tak pergi, walaupun dah ketinggalan tu mungkin sehari, mungkin beberapa ketika dia boleh kejar lagi, tangguh. Akhir-akhir sekali tak pergi. Dia kata tidak ditentukan bagiku untuk pergi. Fatafiqtu idza kharajtu fin nas, maka aku keluar bertemu dengan manusia selepas keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Ghazwatul Tabuk itu, dan keadaanku sangat menyedihkan. Kerana apa? Aku dapati diriku ini bukanlah uswah, terasa diri dia apa? Aku ni bukanlah contoh yang baik kepada manusia. Itu maksudnya. Illa rajulan, melainkan seseorang yang apa? Yang diragui ataupun yang bergelumang dalam nifaq, diragui iman dia. Kalau orang yang tidak turut serta tanpa sebarang alasan yang kukuh dalam pertempuran itu, Ghazwatul Tabuk, kita panggil peperangan yang pada waktu itu sangat panas dan perjalanan jauh dan akan berhadapan dengan musuh yang sangat besar bilangan dia. Bila ada orang tak pergi misalnya dengan sengaja, maka apa nak kata ni? Yang inilah Ka'ab bin Malik rasa, aku ni bukan seseorang yang menjadi contoh yang terbaik kepada manusia, kepada orang lain. Ya? Kenapa? Yang tak pergi itu sama ada dua ni. Sama ada dia munafik, ya, au rajulan mimman nazara Allah Taala min ad-du'afa, ataupun Allah Subhanahu Taala izinkan mereka ini untuk tidak turut serta. Kenapa? Du'afa, lemah, sakit mungkin, tak larat. Macam ada sebahagian sahabat yang sangat nak pergi, tak ada kenderaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat sediakan. Dah habis, tak ada, tak upaya. Maka mereka nak beli pun memang sangat tidak mampu. Maka mereka ni masuk dalam golongan du'afa, ya, ataupun dhaif. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuka wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut tentang aku sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan kaum, bersama dengan para sahabat yang lain di Tabuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang Ka'ab buat ni? Artinya tak nampak Ka'ab ni, mana pergi? Faqala rajulun min Bani Salimah, maka berkatalah seorang lelaki daripada Bani Salimah. Ya, Bani Salimah ni kabilah Arab. Kabilah Arab daripada Ansar, ya, orang Ansar. Di sini disebut rajulun, seorang lelaki, ya, dalam kitab syarah ni, dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini kita Abdullah bin Unais nama sahabat ini. Ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nazaru fi atfaih. Dia dihalang oleh apa? Oleh pakaian dia. Burdah ni pakaian yang daripada Yaman yang ada garis-garis. Burdah ni ada dua, maksudnya pakaian atas dan pakaian bawah, pakaian selesa. Dan memandang ke tepi-tepinya, maksudnya apa? Ayat ini maksudnya kinayah daripada apa? Rasa hebat. Rasa ada besar diri sikit, gitu, ya.
Faqala lahu Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Maka kata Muaz menyampuk, Muaz bin Jabal, ya, sahabat yang hebat. Bi'sa ma qult, buruk sangat apa yang kamu kata itu. Dia kata pada siapa? Pada Abdullah bin Unais ini. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Muaz ni bela, ya, sahabat Ka'ab bin Malik ni. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak tahu tentang Ka'ab ini melainkan yang baik-baik saja. Artinya Ka'ab ni bukan apa yang disebut, dianggap, ya, dia tidak terlibat dengan nifak, dia tidak munafik, ya, Islamnya adalah Islam yang baik sebenarnya. Kenapa kami tak tahu tentang dia ni melainkan yang baik-baik saja, ya. Maka kalau ada orang yang menyebut tentang mungkin keburukan sahabat kita dan sebagainya, maka kita sepatutnya bela atas, paling-paling tidak kata bersangka baiklah kepada sahabat kita itu, ya. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dia bila dengar begitu, Rasulullah dia. Fa baina huwa ala zalika ra'a rajulan mubidan yazulu bihi sarabu. Maka pada keadaan yang begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang lelaki yang memakai baju putih bergerak-gerak di kelihatan jauh di Fata Morgana. Fata Morgana ni tuan-tuan dan puan, kalau kita duduk di padang pasir tu, kita tengok daripada jauh nampak berbalam-balam macam ada air. Itu panggil Fata Morgana. Kalau kita di tengah jalan ni pun biasa tak? Kita jalan panas tu, nampak macam ada air atas jalan kan? Itu Fata Morgana. Ada nampak objek seseorang yang pakai baju putih jauh-jauh sana di tengah-tengah Fata Morgana itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, kun Aba Khaisamah, jadilah itu Abu Khaisamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Mudah-mudahan yang mari itu Abu Khaisamah. Artinya ada lagi sahabat yang ketinggalan ni yang mari turut kemudian. Fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari, maka tiba-tiba memang ia betul yang berbalam-balam daripada kejauhan itu ialah Abu Khaisamah. Wa huwa allazi tasaddaqa bis-sa'id tamri hina lamazahu al-munafiqun. Dia yang mana yang bersedekah dengan hanya segantang tamar saja, ketika mana orang-orang munafik memperolok-olokkan dia, memperlecehkan dia. Alah, segantang tamar je, tak ada benda lain nak bagi, segantang tamar je. Ni tuan-tuan dan puan, ya. Kita bagi mengikut kemampuan kita, menyumbang mengikut kemampuan kita. Dan kadang-kadang sumbangan kita yang kecil itu lebih bernilai daripada sumbangan yang besar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan nilai daripada kesusahan kita dan daripada keikhlasan kita, ya. Kalau kita ada RM1, kita bagi 50 sen, katalah, maka kita sudah bagi separuh daripada yang kita ada. Nilainya besar. Kalau kita ada 10 juta, kita bagi 100,000, baru berapa tak? Baru berapa daripada 10 juta? Berapa peratus? Kacang je tu, kat celah gigi je, tak terasa berat pun kita nak keluarkan. Pasal apa? Pasal tu. Tapi kalau kita ada RM2, kita bagi RM1, separuh dah daripada harta kita, misalnya. Tu nilainya tinggi. Tak kira lah segantang ke, secupak ke, yang penting ada kita menyumbang. Untuk apa? Perjuangan Islam, berdasarkan kepada kemampuan kita masing-masing lah. Seperti yang kita sebut dalam peristiwa Ghazwatul Tabuk ini, ada sahabat yang menyumbang. Sayyidina Abu Bakar bagi separuh daripada harta dia, ya. Sayyidina Abu Bakar bagi semua, Sayyidina Umar bagi separuh, ya. Qala Ka'ab, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Maka Ka'ab pun menyambung ceritanya, maka apabila telah sampai kepadaku berita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menghala balik daripada Tabuk, hadarani basi, maka mari datanglah weh. Datang apa?
datang kesedihan yang amat sangat. Bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dah, tolak balik daripada Tabuk, ya, maka dia jadi sedih. Fatafiqtu atadhakkarul kadhiba, maka aku berkira-kira nak apa? Nak maka aku ingat, bukan berkira-kira, bukan Ibn Malik tidak merancang untuk berbohong, maka aku teringat nak berbohong, teringat bohong, teringat pembohongan. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi gadan, dan aku kata, apa yang menyebabkan aku ni boleh selamat daripada apa? Kemarahannya esok, kemurkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima akhruju, dengan apa ni? Dengan apa nak jangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kat aku ni. Wa asta'inu ala dhalika bikulli zira'in min ahli, maka aku minta pertolongan daripada setiap orang yang mempunyai pendapat. Maksudnya apa? Tanya belaka orang-orang yang boleh diharaplah daripada kalangan keluarga ni. Nampak pak saudara ke, tok saudara ke, orang yang nampak boleh diharap, boleh memberi pendapat. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azalla qadiman, maka apabila dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun semakin dekat nak tiba, zaha annil batilu, maka hilanglah kebatilan daripadaku. Apa hak yang nak cari alasan ni tadi? Alasan apa nak buat ni? Tanya orang itu, tanya orang ni, tanya pak saudara, tanya tok saudara, tanya keluarga, tanya belaka pendapat. Nak buat macam mana ni? Nak hilangkan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka apabila Nabi semakin dekat, hilang hak tu, cita-cita nak cari alasan. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada, sehinggalah aku tahu bahawa sesungguhnya aku tidak akan selamat daripada kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu apapun, buat selama-lamanya. Memang tak boleh nak elak dah, ya, janganlah cari alasan, tak payahlah cari alasan. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku pun berazam untuk berkata benar. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, dan sampai tibalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi itu. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai daripada satu-satu pemusafiran, dia akan mula dengan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di masjid. Nabi akan cuba sampai dalam waktu bukan pagi sangat, bukan dalam keadaan gelap, dalam waktu pagi itu, dalam waktu duha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan singgah di masjid. Ini sunnah dari pemusafir. Kalau kita balik daripada permusafiran mana-mana, singgah duduk di masjid sembahyang. Faraka'a fihi raka'atain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat. Maksudnya rokok 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat lah. Thumma jalasa linnas, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan manusia yang lain, para sahabat. Falamma fa'ala dzalika, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat yang demikian itu, duduk di masjid itu, ja'ahul mukhallafuna ya'tadhiruna ilaih, maka datanglah orang-orang yang tertinggal, ataupun orang-orang yang sengaja menyebabkan dia tertinggal, ataupun sengaja dia meninggalkan diri dia, ataupun apa, sengaja tak nak pergi, ya? Maka berdatanganlah ya'tadhiruna, maksudnya apa? Nak bagi uzur, nak bagi alasan. Kalau kita nak minta maaf lah, minta maaf, ya Rasulullah, aku tak boleh nak pergi, mak aku sakit misalnya, marilah belaka-belaka, ya. Wa yahlifuna lahu, maka mereka hak mari ni bersumpah-sumpahlah, demi Allah, wallahi tallahi billahi, tu lafaz sumpah, ya, terima qasam, huruf sumpah alif waw ya, alif waw ya pula, alif waw ya huruf illah, ataupun huruf mat, waw, ba dan ta, ba, ta dan waw, itu huruf sumpah. Wallahi
ataupun boleh kita sebut billahi, ataupun boleh kita sebut tallahi. Tallahi, ya, ba, ta dan waw. Wa kanu bid'an wa samanina rajulan, maka yang tak turut serta dalam Ghazatul Tabuk ini ada 80 orang lelaki lebih. 80, ya. 3 bawa lah sampai ke 89 itu. Antara itulah 83 hingga ke 89 orang yang tak turut serta ni. Termasuklah Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang terlibat dalam kes seperti Ka'ab bin Malik ni. Faqabila minhum ala niyatahum, maka Nabi SAW menerima daripada mereka tentang yang zahir-zahir di kalangan mereka tu. Maksudnya zahir mereka, Rasulullah SAW terimalah. Apa saja alasan kan, okey, tak apa, kata Nabi SAW. Dan nak buat macam mana, ya? Nak buka dada dia, tengok betul ke tak betul. Nahnu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Itu kaedah dia. Kita tengok zahir saja. Yang dalam-dalam hati tu, yang rahsia-rahsia hak dalam hati tu, guna ke pula. Bukan boleh kita belah dada tengok hati dia tak. Kita tengok zahir sajalah. Dah kata gitu, tak apalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Wa bay'ahum, maka Nabi SAW berbai'ah dengan mereka ni. Artinya ambil pula bai'ah, sumpah setia. Lepas ni akan sama-sama mempertahankan Nabi SAW, memperjuangkan Nabi SAW, memperjuangkan agama ini. Wastaghfara lahum, maka Nabi SAW minta ampun bagi mereka. Tolong doa untuk mereka ni. Wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala, dan Nabi SAW serahkan apa? Sarairahum, yang rahsia-rahsia dalam hati mereka itu kepada Allah SWT. Ni kaedah ni, ya. Dan nak buat macam mana? Kita manusia. Hatta jitu, hingga aku pula datang. Dah mari belaka-belaka ni 80 orang lebih ni berjumpa dengan Nabi SAW, bersumpah-sumpah ni, macam-macam alasan yang dia bagi. Maka aku marilah waktu itu. Falamma sallamtu, maka apabila aku beri salam, tabassama tabassumal mughdab, maka Nabi SAW senyum dengan senyum yang senyum orang nak marah. Macam mana kalau kita mungkin sengih gitulah kali. Tengok macam mana nak buat. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, mari. Faji'tu amshi, maka aku datang berjalan, hatta jalastu baina yadayhi, sehingga aku duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tanya lalu, ma khallafak, apa yang menyebabkan kamu tak gini, tertinggal ni? Alam takun min ahli dunya, alam takun qad ibta'ta zahrak, bukankah kau dah beli dah unta tunggangan untuk pergi ni? Dah beli dah unta, dah bersiap sedia dah. Memang Ka'ab bin Malik ni dah beli dah kenderaan untuk turut serta dalam Ghazatul Tabuk ni, dan Nabi SAW pun tahu. Qala qultu, maka Ka'ab pun berkata, aku berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi law jalastu anda ghairika min ahli dunya, sesungguhnya aku ni demi Allah, kalau aku duduk di sisi selain daripada engkau, daripada orang-orang ahli dunia, bukan ahli akhirat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, la raaitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin, maka dia kata apa, pastilah sungguhnya aku ni akan keluar akan selamat daripada kemarahan, kemurkaannya dengan satu alasan, dengan satu uzur. Kalaulah duduk dengan orang lain, bukan dengan Nabi pun suruh Allah Subhanahu Wa Taala ni, aku dah reka dah cerita, dah buat satu alasan, dan alasan itu akan menyelamatkan aku daripada apa? Daripada kemarahan ahli dunia tu. Tapi apa? Laqad utitu jadalan, dan dia kata apa lagi? Sesungguhnya aku ni diberi apa? Kekuatan hujah.
Boleh berlawan hujah, cakap pandai, boleh beri alasan. Nak putar-putar, nak belit-belit, tak ada masalah. Nak reka cerita, dia cakap pun manis, hujah pun kuat, pandai, pandai bercakap. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddastuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni. Demi Allah, sesungguhnya jika aku sesungguhnya aku tahu, sekiranya aku bercakap dengan percakapan yang bohong, maksudnya beri alasan tipu, tarda bihi anni, untuk apa? Untuk engkau redha pada aku, la yushikannallahu yuskhituka alayya, maka hampir-hampirlah Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kemurkaan kepadaku. Wa in haddastuka haditha sidqin, jika aku bercakap dengan percakapan yang benar, tajidu alayya fihi, maka tadi la yuskhituka alayya ni maksudnya apa? Kalau cakap bohong, kemungkinan Allah SWT, kemungkinan kamu tidak akan marah kepada aku. Dan kalau aku cakap benar, tajidu alayya fihi, maka engkau akan marah kepadaku. Inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla, sesungguhnya aku mengharapkan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kebaikan kepadaku dan menerima taubat aku dan mendapat keredaanmu. Itu maksudnya apa? Kalau cakap bohong, kemungkinan bolehlah hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan murka. Kalau cakap benar, Rasulullah marah. Tapi aku tetap harapkan Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat aku. Itu maksudnya. Wallahi ma kana li min uzrin. Mau dia cakap, ni hak sebenar dia kata. Demi Allah, aku tidak ada sebarang sebab pun. Tak ada sebarang sebab pun, tidak ada sebarang uzur. Wallahi ma kuntu qattu aqwa, demi Allah, aku tidaklah lebih gagah, lebih kuat, wala aisara minni, dan tidak lebih mudah dari keadaan aku tidak lebih mudah. Hina takhallaftu anka, ketika mana aku tidak turut serta dalam rombongan ke Tabuk itu. Tak turut serta dalam Ghazwatul Tabuk ni. Artinya Ka'ab bin Malik ni apa? Ka'ab bin Malik ni dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang mudah. Waktu dia tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia tak pernah pun dalam berkeadaan itu sebelum ini. Memang tengah-tengah kuat waktu itu, tengah-tengah gagah. Lebih gagah daripada sebelum itu. Lebih mudah daripada sebelum itu. Kenapa dia disebut dia di awal hadis ni dia kata apa? Dia tak pernah kumpulkan dalam satu masa dua kenderaan. Tapi waktu Ghazwatul Tabuk, dia ada dua kenderaan. Termasuk unta yang baru dia beli. Maksudnya apa? Dia dalam keadaan yang sangat selesa pada waktu itu. Jadi tidak ada sebarang uzur. Qala, maka Ka'ab bin Malik meneruskan kata-katanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma hadza faqad sadaq, adapun yang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah betul apa yang dia sebut, ya, betul, benar. Faqum, bangun, hatta yaqdiyallahu fika, bangunlah, pergilah sehingga Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi kamu apa-apa ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni betul, ni cakap betul. Okey, boleh pergi dan tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bissawab, insyaallah. Ada 1 2 3 4 muka lagi. Cerita Ka'ab bin Malik ni. Barangkali 2 siri lagi baru habis cerita taubat Ka'ab bin
Malik radhiyallahu anhu. Panjang cerita taubat ni, dan cerita taubat ini adalah taubat yang teristimewa kerana disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, taubat ini disebut dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan baca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah.